Hantau dah Faiz. Minggu depan ada satu event yang menarik. NBA All-Stars Weekend. Event di mana dalam NBA akan ada satu carnival lah. Kononnya carnival 2-3 hari ni. Yang diorang akan ada satu All-Star match antara 22 pemain terbaik di NBA, macam-macam benda. Zat. Weh, Korang sembang NBA. weh, sembang NBA je, ada geng NBA Rabu kat sini lah. Hashtag NBA Rabu itu live. Rabu itu live ah. Okay, steady. Kita orang nak borak NBA ni, borak All-Star. Okay. I let you guys get to it lah. Okay. Star of the show kan. Okay, cun. Tapi dah ada basketball punya pandit. Asa segan tak aku. Dapat. Kursi ada 2, you guys carry on. Nanti Thank you. minggu akan datang kita buat basketball itu live. Ya, okey. Okay, settle. Baik. Baik. Sempat geng NBA Rabu masuk. Ada je, Ada je, tahu sebut NBA je, tahu ada je. Aku tunggu match je tadi. Tapi kan game NBA All-Star ni dia macam mana timing dia? Awal season ke tengah season ke? So hujung season? dia akan sering kali berlaku di middle of the season. Middle of season. So dia Jadi star yang dikumpul tu star up to that point of the season lah. So NBA ni kau ada the regular season. Ah. Regular season ni adalah regular season, semua Yeah. tim akan lawan each other apa semua. Sebelum beberapa pasukan terbaik akan masuk ke peringkat playoffs. So this one is way before the playoffs. Ini berdasarkan regular season. Siapa player-player yang perform di regular season, dan all this player-player yang dipick oleh All-Star ni voted by public dan apa semua. So ia adalah satu event yang menjadi sebahagian daripada tradisi NBA buat sekian lama lah. NBA All-Stars ni 22 pemain, so-called pemain terbaik dalam liga for that season akan berkumpul beraksi dalam 2 tim berbeza lawan each other. Kemudiannya yang bestnya pasal All-Star Weekend ni, dia akan ada acara skills challenge. Dia akan ada acara 3-pointer challenge, which is 3-point punya shot dari luar tu, luar garisan tu. And then dia also akan ada slam dunk challenge. So it's a very fun, family oriented weekend action lah. Dia kalau NBA weekend ni orang akan macam berkumpul dekat rumah ramai-ramai, duduk, kita tengok NBA All-Star action all together. Sebab pemain terbaik yang sebelum ini beraksi dalam semua pasukan berbeza, kali ini akan beraksi dalam satu tim main. Jadi sempena NBA All-Star. Dia lawan sesama sendiri lah. So contoh, dia orang akan pilih 22 pemain terbaik dalam liga, bagi ke dalam 11. So satu tim ada 11 orang. Tapi daripada 11 tu 5 yang akan main lah, 6 reserve. Ya, tapi pembahagian tu ikut apa? Dia ada ikut draft lah, captain. Okay. Ikut captain. Captain tu akan pilih. Dia akan ada 2 team captain, selalunya the two best players lah. Macam tahun ni aku rasa captain dia LeBron dengan Kevin Durant. Macam tahun lepas captain dia was Giannis dengan LeBron kalau tak silap aku. Aku kurang pasti. Tapi 2 captain ni kemudian dia akan pilih. Selalunya yang aku tengok tiap tahun tu MLS All-Stars. Aku rasa lebih kurang sama tu. MLS All-Stars dia akan main di tengah season juga. Di mana pada masa tu di Europe tengah sama, dan selalunya akan ada klub besar daripada Europe akan pergi lawan depa. Akan pergi lawan dengan MLS All-Stars ni. Okay, make sense. Jadi Faiz, sempena NBA All-Star next weekend, aku ada satu idea ni yang boleh kita eksperimen dengan. Sebab kau ingat tak baru-baru ni kita ada buat something like this dengan STL. Yeah. Kita bina squad STL sendiri pakai player bola. So sekarang ni kita nak bina squad NBA kita sendiri pakai player bola. Tapi konsep dia lain sikit. Instead of pilih 11 pemain, 22 pemain semua, tak. Kita nak pilih just the starting 5 je. Okay. Aku pilih untuk satu pasukan, engkau pilih untuk satu pasukan, dan kemudiannya kita juga akan mencalonkan 3 lagi yang tidak boleh sebahagian daripada pasukan ni, kena 3 nama lain untuk 3 kategori berbeza tu. Skills challenge, slam dunk dengan 3-pointer challenge. Okay? So kita start dengan pemilihan captain dulu Faiz. Okay. Yang ni aku kena buka phone sebab aku dah ada list sikit kat sini. Aku pun sama. Kita start dengan captain Okay. Siapa captain kau? Captain aku adalah di peringkat klub juga dia seorang captain. Dusan Tadic. Dusan Tadic Dusan Tadic captain aku. And sebelum kita panjang lebih lanjut kita start by elaborating NBA punya positions Okay. Sekarang ni berdasarkan aku borak dengan kawan-kawan aku yang lain, NBA position sebenarnya dah fluid dah. Ya, memang. Tapi tak ada yang rigid. tapi kita cuba ikut definisi posisi lah untuk aktiviti kali ni. Dia ada 5 position. Dia ada center,
Center ni selalunya pemain yang paling tinggi dan pemain yang paling banyak akan buat dalam situasi defend, dia akan tolak-tolak bucket benda semua, dia akan try to defend the court. Dalam menyerang dia akan Cuba support. dia akan berhampiran lah. Dia akan cuba score dari close range. Kemudiannya ada power forward. Power forward ni hampir dengan center. Hampir sama dengan center, tapi dia punya scoring range tu dia lagi jauh lah. Dia takkan terlalu dekat dalam situasi offense. Okay. Kemudiannya ada small forward. Small forward ni dia akan berlari merata-rata. Licik. Dia licik lah. Dia licik and dia boleh buat, dia versatile lah. Dia boleh buat close shots, dia boleh buat long shots, semua benda. Kemudiannya ada point guard. Point guard ni dia macam orchestrator lah. Dia akan orchestrate the attacks. Dia link lah. Dia akan start the offense, dia akan orchestrate the attack, benda semua. And dia dalam situasi, dia juga akan defend point guard pasukan lawan untuk cuba mendapatkan bola semula. Dan kemudiannya ada shooting guard. Dan shooting guard ni selalunya dalam setiap pasukan dia lah shooter terbaik lah. Dia lah yang boleh buat long range shot dan dia juga boleh dribble bola dengan baik. So, kita start dengan captain. Captain kau tadi was Dusan Tadic. Untuk position apa tu Faiz? Dia akan bermain sebagai power forward aku. Uish, power forward. Actually that's a damn good shout though. Sebab Dusan Tadic in terms of size is quite small. Tapi dia juga licik kan? Dia main dah lah dekat Ajax dia main false nine. Kan? Technical. Kan? Actually itu shout yang sedap lah. Sama captain lah. Okay, captain aku. So captain kau is a power forward lah. Ya, power forward. Captain aku adalah shooting guard aku. Okay, siapa shooting guard? Karim Benzema. Karim Benzema, shooting guard aku. Shooting guard lah Karim Benzema. Sebab dia lah individu yang boleh melakukan tugas-tugas melakukan rembatan dengan cukup baik. Dia jugalah boleh rembat dari distance. Dia jugalah boleh dribble dengan bola dan melakukan pergerakan-pergerakan untuk membuka ruang buat pasukan lawan, buat rakan sepasukan. So Karim Benzema is captain aku lah, and dia adalah shooting guard pasukan aku. Sebenarnya kalau Karim Benzema pakai logic accuracy Benzema sebagai shooting guard memang sedap lah, sangat logik kan. Sedap lah dia punya shoot kan. Yeah. Okay. Jom kita tengok ikut posisi. Position Okay. Siapa center kau? Center aku ialah Aurelien Tchouameni. Oh my god. Aurelien Tchouameni adalah dia boleh attack, dia boleh defend, dia versatile. Yes, dia sentiasa supportive. Aurelien Tchouameni bagi aku. Kau tahu ada orang tanya Cesc Fabregas. Sebab Cesc Fabregas kan rakan sepasukan dia dekat Monaco. Ada orang tanya dia, what is Tchouameni's best position? Kau tahu dia cakap apa? Even we don't know what is Tchouameni's best position. He can play number 4, number 6, number 8, number 10. He can play all positions. Dia boleh contribute offensively, dia boleh contribute defensively. And the best part, dia ada ketinggian. Dan ketinggian tu yang aku rasa meletakkan dalam situasi yang cukup sesuai untuk position center yang kau pilih ni. Semalam aku tengok perlawanan di antara Monaco dengan Olympique Lyon. Aku tengok semalam. Di mana Monaco menang 2-0. Itulah game home. Wissam Ben Yedder 1 gol dengan 1 assist. Jean-Luca 1 gol. Tapi Tchouameni dalam perlawanan tersebut Ridiculous Dahsyat. Aku rasa dia boleh disamakan taraf permainan itu boleh disamakan dengan Pogba di Juventus dulu. Actually that's a very good shot. Dia punya drive, dia drove the team. Tchouameni. That's a good shout lah untuk center. Next position. Center aku pula. Aku cerita dulu. Center aku adalah Virgil van Dijk. Virgil van Dijk dalam situasi bertahan dialah dah selesai dia pun basketball lah. Dialah he's the king of all defenders. Dia boleh bertahan dengan solid and at the same time he's a massive threat in the box dan dia juga boleh menjaringkan gol dalam kotak, dalam zon bahaya as long as he's close to the net. The Rolls Royce of football. So bagi aku center aku adalah Virgil van Dijk lah. Good shot. Kita pergi kepada power forward pula Faiz. Power forward aku tadi dah Dusan Tadic. Dusan Tadic power forward ke small forward? Power forward. Power forward kau Dusan Tadic. Okay. Power forward aku adalah Sergej Milinkovic-Savic. One of the best midfielders in Serie A at the moment. And dia adalah seorang midfielder yang, sebab kalau kau perasan power forward dalam konteks NBA ni, dia boleh melakukan semua benda yang a center would also be able to do. But at the same time, dia ada kebolehan untuk melakukan shots yang long. Selalunya center jarang melakukan long shot. Center akan lebih close to the net. Tapi power forward ni from distance dia boleh shoot. And Milinkovic-Savic is like that.
Sebab dalam situasi bertahan, dia boleh jadi macam he can become a war dog. Dia akan berlari, dia akan bekerja, dia akan play dirty, dia akan do anything to stop the play. Tapi dalam menyerang, dia also boleh melakukan yang berbeza. Dia bukan one dimensional. He can shoot from far. So he's a very powerful character lah. So power forward aku adalah Sergej Milinkovic-Savic lah. Okay. Pemain yang luar biasa. Okay, next position, small forward. Small forward aku adalah bintang yang kelab ni baru kita bahas lah itu. Bintang baru Celtic, Kyogo Furuhashi. Oh, itu sedap tu weh. Kyogo Furuhashi sebagai Sedap. small forward Sedap. Dia ni dynamic player lah. Dynamic player. Dia mengingatkan aku pada Sergio Kun Aguero masa dia dekat Atletico Madrid dulu. Actually, Kun Aguero, kalau dia masih lagi aktif bermain, perfect untuk small forward. Small forward. Dia Kyogo Furuhashi, cara dia lenggok badan dia, cara dia melakukan larian di belakang pemain pertahanan lawan, cara dia menerima bola dan teknik penyudah. Memang mengingatkan aku pada Sergio Kun Aguero, legenda bola sepak daripada Argentina dan juga Manchester City. Kyogo Furuhashi, itu sajalah yang What a boleh shot aku lah. cakap. Siapa small forward lah? Small forward aku, Faiz, adalah Bernardo Silva. Pemain Man City yang engkau tak boleh nak track pergerakan dia sebab dia equally hardworking Aku rasa defensively. dia mungkin pemain yang paling fluid dalam dunia bola sepak sekarang. Kan fluid kan? Actually fluid is probably the best word untuk describe dia sebab aku tak boleh nak limit dia kepada satu position. Betul-betul. Pergerakan dia tu sentiasa unpredictable and very flexible in a sense where kalau ada kekurangan di bahagian ini dia akan plug the gap there. Kalau ada kekurangan di bahagian kanan dia akan plug the gap there. And pergerakan dia tu sentiasa mendatangkan masalah. And dia tidak terlalu rigid dalam style permainan dia, sangat fleksibel. Semua posisi. Tak ramai orang yang bila hang nampak dia sedang menerima ataupun sedang mengawal bola di posisi tersebut, hang rasa macam dia naturally is a player in that position. In that position, Kalau dia yes. dapat bola di posisi nombor 6, nampak macam dia pemain nombor 6. Kalau dia dapat di posisi sayap kanan, macam pemain sayap kanan. Yes. Kalau dapat di bahagian centre back pun nampak macam dia centre back. Centre back. Gila punya Luar biasa kan? flexibility dia gila. Gila, okay. So itu small forward. Small forward. Point guard, Faiz. Point guard aku. Point guard aku paling teknikal lah. Ilkay Gundogan. Point guard aku. Ilkay Gundogan. Dia ada 16 bantuan gol musim 21 musim 21 bukan 2021 dia ada 16 goal involvements, 11 assist dan juga 5 gol dalam 3 bulan yang di mana dia menunjukkan permainan paling cemerlang dia dengan Manchester City setakat ini tu. Aku rasa dia one of the best players in the Premier League pada masa tu. Sayang kejayaan ni tak di-cap dengan kejayaan Champions League. Kerana di Champions League, di peringkat kumpulan, dia adalah star utama pasukan Manchester City. Yes. Pasukan Manchester City, terutamanya di bahagian tengah tu dah banyak star dah. Correct. Kan? Hal nak jadi star, But dialah di yang kalangan star. correct. Yes. Sangat susah. And bagi aku setuju yang dia boleh mainkan peranan point guard sebab he can literally drive the entire Man City attack. Ya, betul. Dia boleh menggerakkan kesemuanya. Betul. Dan seorang point guard perlu melakukan tugas tersebut dengan cemerlang. Dan it makes full complete sense in Dan my juga head. dalam 2-3 musim kebelakangan ni, dia develop satu aspek permainan dia yang menjadikan dia a class above the rest. Aspek penyudah. Dia tambah gol dalam game dia. Game dia. Sedap tu. Gol luar kotak penalti tu kan. Ya. Sedap tu, sedap tu. Cara dia curl bola. Best. Sedap. Point guard hang. Point guard aku, Faiz, adalah seorang pemain yang hang sendiri suka. Okay. Nicolo Barella. Nicolo Barella. Orchestrator Inter Milan. terbaik daripada Itali. Very good dribbler. Very good at penetrating through the pack. But at the same time, he can get down dirty dalam situasi bertahan. Gandingan dia dengan Brozovic musim ni. Luar biasa. Kalau Brozovic tu boleh aku mungkin sifatkan sebagai maybe a center or a power forward lah. Mungkin even a power forward. Tapi Nicolo Barella adalah a clear cut point guard lah. Cara dia bergerak, cara dia drive Inter Milan punya attack. Dia adalah individu yang bertanggungjawab untuk memastikan bola progres dari
defensive third ke attacking third tu. Oh ya. Betul, Bola betul, tidak betul. bergerak dari defensive third ke attacking third secara magic kan. Ya. Perlu ada Perlu seorang ada penggerak. linkage. Dan penggerak tersebut adalah Nicolo Barella. Ya. And bagi aku, I couldn't think of a better point guard lah daripada Nicolo Barella. Macam yang Han cakap tadi, point guard juga kena mengawasi point guard lawan kan. Point guard lawan juga. Battle Barella versus Gundo kan. Itu boleh jadi tu. Boleh jadi tu. Mantap, Okay, shooting guard. Shooting guard aku dah sebut dah. Aku Karim Benzema lah. Siapa shooting guard kau? Shooting guard aku James Ward-Prowse. Sepatutnya aku dah boleh predict benda ni Faiz. Baru hari tu kau borak dengan aku pasal James Ward-Prowse. James Ward-Prowse. Member dah seminggu tengok highlight James Ward-Prowse ni. Consistency, class, teknik, attitude, semua dia memang di atas rata-rata. Sebab itulah dia di usia 23 tahun jadi kapten Premier League. Pasukan Southampton. Southampton. Aku rasa Ward-Prowse layak bermain di mana-mana klub Premier League sekarang ni, termasuk Manchester City. Dia boleh bersaing pun dengan Rodri dan Fernandinho untuk jadi number 6, mainstay number 6 pasukan Manchester City boleh. Apatah lagi Manchester United. Apatah lagi Arsenal. Agak mengejutkan dia tidak ada dalam plan Gareth Southgate secara konsisten Ini pernah aku bahas ketika kita Correct. dengan England Masa dulu. kita buat Euros kan. Ya. Dan pada aku konsistensi tu, bila Han tengok 1-2 free kick dia, Han kata okay, ini mungkin 70% teknik, 30% luck. Tapi semakin Han tengok secara konsisten, jarak di antara satu set piece ke satu set piece tu, kekerapan dia menjaringkan gol dan kekerapan dia membuat percubaan dalam perlawanan, Han tahu ini adalah mastery, bukan lagi luck. Incredible. Percentage luck tu daripada 30% mungkin Han akan turunkan ke 10% ya. Setuju. Inilah mastery, a real craftsmanship. Craftsmanship. Yeah. Okay lah, good shot lah James Ward-Prowse. Rumusan tim Hang Faiz, kau baca balik semua. Okay, aku Daripada rumuskan center. di sini. Nanti kita akan ada grafik sikit lah. Center kau. Center aku, pemain Perancis dan Monaco, Aurelien Tchouameni. Okay. Power forward, pemain Serbia dan juga Ajax, Dusan Tadic. Small forward, pemain Jepun dan Celtic, Kyogo Furuhashi. Point guard, pemain Jerman dan juga Manchester City, Ilkay Gundogan. Dan shooting guard aku, pemain England dan Southampton, James Ward-Prowse. Okay, rumusan tim aku pula. Center aku adalah Virgil van Dijk, bintang Liverpool. Power forward aku, bintang Serie A, Sergej Milinkovic-Savic. Small forward aku adalah pemain berstatus bintang Man City, Bernardo Silva. Point guard aku adalah penggerak utama Inter Milan, Nicolo Barella. Dan juga shooting guard aku adalah the icon of Real Madrid, Karim Benzema. Aku baru perasan, tim hang semua hard worker. Semua hard clock over 10 km per game semua. Kena. Main basketball ni Tapi- hang kena naik turun. Kau mudah. Tapi tim aku keras. Okay. Yang kat luar sana boleh vote lah tim mana yang korang rasa lagi Akan sedap, menang. yang mana akan menang. Sebelum kita tamat benda ni, ada 3 lagi kategori yang kita kena pilih. Ya. Pencalonan untuk kategori skills challenge, untuk kategori 3-pointer, untuk kategori slam dunk. Kita mula dengan skills challenge dulu. Siapa hang punya nomini? Skill challenge untuk aku, pemain ni baru saja menunjukkan assist yang sangat cemerlang menentang PSG walaupun pasukan dia kalah minggu lalu. Siapa? Pemain pasukan Perancis yang sangat dividing opinions, tapi tak ada siapa yang boleh menyangkal kehebatan dia bersama bola. Pemain tersebut adalah pemain daripada Perancis dan juga Nice, Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa single-handedly akan tapau lah Faiz. Dia imba lah sia. Bila kau pilih Hatem Ben Arfa, memang tak ada nama yang boleh compete lah. Ben Arfa akan tapau lah skills challenge tu. Kau tengok assist dia baru ni. Aku tak tengok lagi yang lawan PSG tu belum. Di Maria diperbudak-budakkan oleh dia. Tengok. Dia buat larian Mak Yo. Dari kat Di byline Maria dia. dia jadi diperbudakkan Maria. Diperbudakkan. Di Maria diperbudakkan oleh Hatem Ben Arfa. Jadi Okay. dia taruhan Calon aku aku. untuk Solid lah, very solid. Aku rasa taruhan aku ni tak boleh compete lah dengan Ben Arfa. Silakan Taruhan aku dulu. is Vinicius Junior. Skillful player, Yeah. memang skill, ada vibes, tapi banyak ada flair. banyak benda lagi But yang mana dia perlu boleh belajar. compete dengan Ben Arfa? Ben Arfa tu is
It's full on vibes. The streets won't forget. The streets will never forget. Yes. Hatem Ben Arfa. Okay lah. Itu clear cut lah Faiz. Ben Arfa lah. Okay, aku tanya hang dulu pula. untuk mana? 3-point contest. 3-pointer contest ni Faiz, bagi aku, hang kena ada satu ketepatan yang luar biasa yang membuatkan benda tu nampak effortless. Sebab the king of 3-pointer dalam konteks basketball adalah Steph Curry. Dan benda yang paling gila pasal Steph Curry ni, setiap kali kau tengok dia buat benda tu, kau rasa macam benda tu effortless untuk dia. Macam some other basketball players, bila dia orang buat 3-pointer tu, memang konsisten. Tapi konsistensi tu datang dengan hang boleh nampak effort diorang masa diorang nak buat 3-pointer tu. Hang nampak macam benda tu memerlukan something. It takes something out of them to make that shot. Okay. Tapi bukan untuk Steph Curry. Steph Curry 3-pointer tu sangat bersahaja. Sangat bersahaja, ibarat benda ni adalah benda biasa untuk dia. And that level of effortlessness tu, aku nampak pada seorang pemain. Silakan. Dimitri Payet. Dimitri Payet dan rembatan bola dia yang bersahaja adalah benda yang bukan baru. Dia seolah-olah otak dia hanya perlu arahkan ke mana dia nak letak bola tu. Dan bola tu akan ke Kaki sana. Dia akan direct bola tu sampai ke tempat Sampai ke tersebut. tempat tu. Akan sampai. Akan By sampai. hook or crook dia akan sampai ke situ. So Dimitri Payet adalah calonan aku untuk 3-pointer challenge. Untuk 3-pointer challenge ni, untuk melawan Dimitri Payet, pilihan hang, aku akan pertaruhkan bintang England dan juga Liverpool, Trent Oh, Alexander-Arnold. actually no. That's a damn good shout, Faiz. Trent That's a Alexander-Arnold. damn good shout. Trent Alexander-Arnold is a very good pick. Yeah, Trent Alexander-Arnold. Need I say more about his ability, about his consistency? 10 assist season ni. 10 assist. Gila lah. Kadang-kadang tak logik tau kalau hang tengok. Dia dapat bola at the edge of box lah. Tak kisahlah dia collect bola daripada Van Dijk ke, Konate ke, daripada Alisson ke. Maksudnya dia akan bawa bola dalam 2 touch. Dia akan tengok ada satu look, satu scan, satu imbasan ke atas. Dia akan tengok. Dan dia akan buat satu crossfield long ball yang 40 meter punya, effortlessly, dan by the time bola tu jatuh ke tanah, bola tu sampai tepat di kaki Andrew Robertson. Dan bukan sekali dua, hampir setiap game. Setiap game. You can't make sense of it lah. Ya, aku rasa memang ketika membesar at least 3 jam sehari dia berlatih sepak bola mid range saja. 3 jam sehari tak Sehari, lari. ya. Sebab benda tu dah sebati dengan dia. Diri Bola hang. tu dah menyatu dengan Ya. dia. Dia sepak pilah macam mana pun. Kalau fikiran dia kata nak letak kat situ, akan sampai di situ. Sama lah macam Payet. Memang luar biasa lah. Dia pakai muscle memory je sekarang. Muscle ni. memory. Okay. Final category Faiz. Final category. Hmm. Kategori Slam Dunk Challenge. Siapa pemain kau? Okey lah, Slam Dunk Challenge ni aku menyerah lah. Aku nak kena terpaksa bagi dekat seorang pemain bintang lah. Walaupun aku cuba untuk lari sikit daripada pemain bintang melalui selection aku tadi. Tapi ni kena pemain bintang. Siapa? Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland is the same pick Faiz. Tak ada nama lain untuk Slam Dunk. No other name untuk Slam Dunk. Bila aku fikir Erling Braut Haaland kan, siapa nak boleh rival dia? Aku fikir Patrick Schick. Hang letak Patrick Schick one-on-one duel dengan Haaland. Kena Schick aku rasa. Siapa lagi? Zlatan Zlatan akan tak, kalah dengan it's not just dia punya physical strength tau. yeah. It's also The conviction. dia punya kederasan rembatan dia tu. Kalau kau ingat ada satu gol yang Erling Haaland score lawan PSG sebelum COVID-19 lockdown. Ada. Dia score in the Champions League. Ada, ya. And dia rembat bola tu. Bola tu kena post dalam it kena it rattle aku tak silap aku atas ke bawah ke, tapi dia dah masuk gawang and kau boleh dengar bunyi tu tau, that rattling noise. And aku ingat lagi, aku tengok clip goal tu dengan commentator time tu, German commentator, dia jerit super tall masa Haaland rembat bola tu kan. And bola tu punya ferociousness tu dengan bunyi tu mengingatkan aku kepada an iconic slam dunk. Okay. It felt like a slam dunk. Okay. And that's why bila aku lah. nampak kategori ni, aku couldn't have tak Selalunya ada nama lain dia lah. takkan take the chance dalam kotak penalti. Dia akan sekuat mungkin, se-accurate mungkin dia akan cuba jadikan gol tersebut. Dan
pada aku dia conviction tu. Contoh dia apa? Berapa kali kita nampak Erling Haaland dalam situasi 1 lawan 1, dia buat keputusan untuk beat player tu ke, untuk apa ke, dia buat keputusan. Kadang-kadang pemain lawan tu boleh baca keputusan tersebut tapi masih lagi tak boleh sekat dia. Yeah. Sama macam hang one on one dalam basketball kan, kadang-kadang hang nak pi kanan, dia pun pi ke arah benda yang sama. Tetapi very few, the exceptional ones, know how to handle it even if dia boleh baca pergerakan hang. Itu Erling Haaland. Luar bagi biasa lah. Erling Haaland untuk aku. Keputusan bersama. keputusan bersama untuk Slam Dunk Challenge. Jadi itu dia pilihan aku dengan Faiz tentang NBA All-Star Weekend Yeah. football version. Tapi apa-apa pun korang jangan lupa next week yang belum layan basketball tu just try layan NBA All-Stars. Itu adalah salah satu benda yang aku pun layan first untuk aku dapat faham basketball dengan lebih lanjut. Memang best, memang penuh dengan hype. Kau Dan dapat juga jangan saksikan lupa pemain-pemain saksikan- terbaik basketball. Saksikan juga kawan-kawan kita di NBA Rabu. Yes, setiap hari Rabu tu diorang buat game NBA dalam bahasa Melayu. Korang boleh tengok pre-show, commentary dalam bahasa Melayu, post-show pun dalam bahasa Melayu. Siapa yang nak belajar basketball tu boleh layan habis dengan diorang untuk Yeah. betul-betul belajar basketball. Semua di Astro Arena 802.